tak ada masalah kan. Okay, so di sini kita tengok berapa kesalahan Kesalahan pertama ialah garis tak cukup panjang. Okay, sebab garis awak mesti sampai tempat cikgu boleh baca pindasang Y. Nanti dalam kelas hari ini cikgu akan beritahu kamulah kenapa kita nak pindasang Y. So maksudnya macam inilah. Okay, kalau kamu tengok graf ini, walaupun dia sudah lukis sangat panjang, tapi cikgu hanya boleh baca pindasang X. Ini ialah pindasang X. Tapi pindasang S sebenarnya cikgu tak pentingkan. Ada, tak ada pun tak apa. Sebab tak pakai pun. Okay? Yang cikgu nak ialah ini. Katakan ini pasti Y awak. Dia potong di mana? Okay? Dia potong di mana? So sepatutnya garis ini kena panjangkan lagi. Sampai sini. Supaya saya boleh baca pindasang Y kamu. Boleh Itu kesalahan pertama. So pastikan nanti setiap kali awak punya garis mesti boleh baca pindasang Y. Sampai tahap dia, bila awak lukis garis sini dan dia potong di luar kertas graf. Lukis semula graf awak. Sebab cikgu nak baca pindasang Y berada dalam graf awak. Bukan setakat nampak dia je. Boleh baca nilai dia. Ada kegunaan dia. Pindasang S, ada tak ada tak penting. Okey, kedua, ini satu. Siapa kalau lemah tentang koordinat punya, ni 0.86. 1.06. Okay. Ramai silap benda ini. 0.86, 1.06. Sebab terlalu kebiasaan kepada kamu dah. 0.86 cikgu. Ada di kawasan ini. Ini 0.8. Ini 0.86. Terus buat cikgu 6 petak. Ini dia. 6 petak cikgu. Ini jawapan dia. Okay. Siapa yang pernah ditegur oleh saya tentang kesalahan jenis ini punya? Okay. Kalau hari itu awak kena, okey, cikgu boleh maafkan kali pertama. Kalau lepas ini awak buat latihan masih ada kesalahan ini, cikgu akan nasihatkan kamu lain kali awak sentiasa pakai kalkulator. Sebab dalam exam siapa nak beritahu awak benda ini awak salah prok. Bila cikgu cakap salah prok terus nampak kesalahan tu kan. So tapi exam siapa nak cakap dengan awak benda itu awak salah prok. Kita biasanya satu soalan ada 6 titik. Macam ini sebab kesalahan ini prok titik sudah tak ada markah dah. Sia-sia awak prok 4 yang betul ni. 2 ini salah. Maka sama dengan orang buat skala dan prok 1 titik betul. Sama markah aja. So benar awak pergi buat benda ini. Boleh? Dan bila awak salah prok mungkin akan menyebabkan garis awak sengit sangat. Bila sengit sangat nanti kerja seterusnya dia walaupun jawapan dia lain orang, lain jawapan. Tapi dia ada satu julat dah. Dari berapa sampai berapa dia terima. So kalau awak salah brok, garis awak akan sangat lain dengan orang lain. Nanti untuk buat pengiraan seterusnya, cikgu risau. Jawapan awak akan terkeluar daripada julat yang dibenarkan dalam exam. Maka sebab salah brok ini, maka yang awak hilang sekurang-kurangnya 4 markah. Titik baru 2 titik aja. Tapi 4 markah akan hilang. 4 markah akan hilang. Daripada 10 markah. Hampir separuh sudah hilang. Boleh So kali pertama okeylah mungkin first time. Lepas ini awak sendiri tengok sendiri. Ada orang dia memang okey aja. Dia tak ada masalah. Tapi ada orang dia tiap-tiap kali akan salah prok. Tapi bila saya tegur dia tahu. Itulah orangnya. Tolong pakai teknik kalkulator yang saya ajar itu. Maksudnya mula-mula awak tengok dululah 2 cm kepada 0.2 unit. So awak bahagi 10, awak bahagi 10, awak dapat 0.02. So bila saya nak tahu 0.86, saya akan tekan kalkulator macam mana. Jadi cikgu cari orang yang tak hantar jawapan kepada saya punya. Orang yang tak hantar jawapan kepada saya. Tapi orang itu masuk ke? Adam? Ayah, Adam tak boleh. Adam tutup mic. Ya, dia ada echo bila dia tiap kali buka. Siapa Haras? Kalau sekarang saya nak pakai teknik kalkulator untuk brok 0.86, cikgu sudah tahu satu petak kecil ialah 0.02. Cikgu tekan kalkulator kena mula dengan apa? Mana Haras ni? Izzat. Izzat dah hantarlah tapi tak apalah sebab tak ada orang lain sudah.
Okey, Izzat. Teknik kalkulator macam mana? Sekali lagi cikgu. Sekarang saya nak prok 0.86. Kalau saya nak pakai teknik kalkulator untuk tahu mana tempat dia betul, macam mana saya nak buat? Kalau tekan 0.8. Okey, tekan 0.8. Tambah 0.02. Sama dengan. Tekan 0.8 ada satu kerja kena buat. Tekan sama dengan. Jangan lupa tekan sama dengan tujuan dia supaya masuk dalam memori ya. Ini sangat penting ya. Lepas tu baru awak tekan tambah 0.02. 0.02. Lepas tu awak bilanglah berapa kali awak tekan sama dengan. Berapa kali tekan? 3. Okey. So itu tempat dia lah ya. Sepatutnya di sini. Kalau kamu tengok kan jarak dia sudah 3 petak. So awak akan ditolak markah. Okey. Begitu juga dengan titik yang satu lagi ya. Tapi tak ada masalah, kawan ini sebenarnya sudah tahu. Hanya cikgu nak highlight di sinilah untuk mereka yang belum buat lagi. Okey. Penuaian terbaik. Okey, cikgu bagi yang sangat ketara punya. Cikgu ambil graf ini ya. Kejap, cikgu padang garis saya dulu. Okey. Okey. Ini kawan punya. Okey, untuk graf ini, cikgu kalau nak kata dia salah, dia tak salah. Dia sudah melalui banyak titik. Dan garis yang tidak dilalui, cikgu terpaksa kata dia seimbang juga sebab ada 3 titik. So boleh 2 di bawah, 1 di atas. Tapi cikgu nak cakap di sini ialah kalau kamu tengok awak buat graf macam ini, bila benda ini tak seimbang, pula awak nampak yang tak seimbang bawah di satu hujung, atas di satu hujung. Okey, kita sebenarnya boleh lukis garis penuaian terbaik yang lagi bagus. Okey. Cikgu masuk balik garis saya. Di mana awak cuba bayangkan awak pusing sikit awak punya garis. Awak pusing sikit awak punya garis. So kalau kamu tengok saya punya okey, sorry cikgu terpaksa bagi kamu tengok setiap titik ya. So ini kira hampir lalu. Okey, ini satu di bawah. Ini satu di bawah. Okey, ini satu di atas. Okay. Lepas tu ini dia lalu. Okey, ini di bawah sikit lah. Okay, ini sorry. Ini di bawah sikit. Okay. Yang ini dia lalu. So kalau kamu tengok saya punya dengan tadi kawan punya, walaupun masih juga 3 titik tak lalu, tapi banding dengan kawan punya, saya punya lebih tekak 1. 2, saya punya lebih tekak. Saya punya lebih tekak. Kawan kamu punya tadi lebih jauh. Boleh? Sama juga dengan orang ini dah. Okay, cikgu padang garis saya dulu. Okay, cikgu padang garis saya. Kalau kamu tengok, ini 2 di bawah, 1 di atas. Pula di hujung dia dah. Bila di hujung dia, awak sendiri boleh bayangkan kan garis itu macam boleh turun sikit. Macam boleh turun sikit supaya lebih cantik. So sebenarnya graf yang lebih cantik ialah ini. Awak tengok cara saya buat memang saya turun sikit. Saya turun sikit, maksudnya ini turun ke bawah, itu angkat atas sikit, maka awak akan dapat satu garis yang lagi bagus. Okay? So itu yang cikgu tulis itu bila ada garis penguaian yang lebih baik. Okay? Yang lebih baik lagi banding dengan yang awak buat tadi. Khasnya bila jenis inilah. Maksud saya, katakan inilah garis awak, titik yang tak dilalui. Okay? Yang tak lalui 2 di bawah, 1 di atas. Jenis ini. Jadi berlaku di hujung dia. Kalau dia berlaku di tengah-tengah dia, maksudnya mungkin di sini, itu biasanya kita tak boleh buat apa-apa lah. Ini pula lalu shot, ini lalu shot. Tengah-tengah yang macam itu tak apa sebab kita adjust macam mana tak jadilah. Tapi kalau jenis ini, sebenarnya lebih baik ialah awak bayangkan garis ini awak adjust sikit. Adjust sikit macam ini. Walaupun dia masih tak boleh lalu semua titik, tapi awak akan nampak titik-titik itu akan jadi lebih tekak sikit. Itu benda yang cikgu boleh cakap di sinilah. Boleh ya? Tapi okey untuk mereka sebenarnya masih kira seimbang. Hanya ada yang lagi bagus. Cikgu hanya risau jawapan awak nanti terkeluar daripada julat yang ada saja. Okey. Ini garis tak lurus. Okey, kejap kecilkan untuk kamu. Okey, cikgu padan jawapan saya dulu.
Kamu boleh perasan tak? Garis ini sampai sini macam dia sengit ke bawah. Dia tak lulus betul-betul kan? Boleh nampak tak? Macam sebelah sini. Dia macam patah sikit ke bawah. Okay? So, bila dalam exam, bila saya tengok garis macam ini, cikgu memang akan ambil pembaris pergi ukur tau. Letak pembaris di atas itu, tengok dia lulus ke tak lulus. Okay? Dan biasanya benda ini berlaku salah satu sebab ialah awak tidak menggunakan pembaris panjang. Sebab graf ini mungkin agak jauh tempat dia. Bila awak nak pakai pembaris pendek, dia sampai separuh aja kan. So, nanti awak kena gerakkan pembaris awak ke bawah. Itu waktu gerak itu sengit. Waktu gerak itu sengit. So, untuk jawab soalan ini, cikgu sangat-sangat galakkan kamu tolong pakai pembaris panjang. Sebab awak kena pastikan garis yang dilukis oleh awak lulus. Kalau sengit macam ini, cikgu nanti akan hantar PDF kepada kamu untuk ini awak akan nampak lah. Awak tengok cikgu cuba, cikgu enlarge untuk kamu. Kamu cuba tengok. Cikgu cuba letak pembaris saya di hujung garis dia. Dan sini cikgu letak di hujung garis dia. Okay, sudah kan hujung garis dia. Awak nampak tak? Di tepang itu kembang sikit. Kalau cikgu adjust ikut dia, cikgu gunakan ini sangat susah. Awak boleh balik, nanti awak cubalah. Sebab cikgu pembaris bergerak, benda ni semua bergerak. Memang cikgu akan gunakan pembaris pergi ukur tau. So garis lurus itu bukan lepek kurang saja. Mesti pastikan dia betul-betul lulus dan elakkan kerja-kerja ini juga. Tapi kali ini yang hantar kepada saya tak ada masalah ini, so saya tak dapat tunjukkan. Elakkan cikgu bila nampak garis lurus ini, macam awak buat seni, ada cabang-cabang sikit. Itu pun tak boleh. Jangan bagi saya nampak ada benda-benda macam ini. Itu dikira salah juga. Dia mesti nampak satu garis sahaja. Itu biasanya berlaku ialah satulah pembaris tak cukup panjang. Satu ialah apa ya? Awak nak pusing sikit. Ataupun awak lukis sekali tak cantik, nak lukis sekali kedua dan padan tak jelas. Itulah masalahnya. Okey? So, satu lagi cikgu nak beritahu kamu ialah, katakan awak sudah lukis prot titik ini, awak nak letak ke garis penguraian terbaik kan? So, katakan sudah letak macam tadi. Okay, macam tadi orang sebelum itu letak. Okay, alamak cikgu, garis ini tak sesuai. Saya nak lukis semula. Bila awak nak lukis semula, okay, awak mesti padang garis sebelum dia. So, bila awak nak padang garis sebelum dia, masalah nak padam dengan pesik. Nak padam dengan pesik. So, cikgu akan cakap di sini ialah kalau awak terpaksa lukis semula garis awak dan titik awak memang sudah okey, tak ada masalah. Okay? So, apa yang awak buat, tolong pakai pen, label titik ini sekali lagi. Okay? Label sekali lagi dengan pen supaya nanti bila awak pakai pemadam, awak padam macam ini aja. Padam macam ini saja. Awak tak payahlah nak padam di sekeliling dia. Faham maksud saya? Sangat susah nak padan di sekeliling dia. Lepas tu awak punya geras jadi, itulah nanti ini jadi macam ini. Ada banyak-banyak cabang sebab padan tak bersih. So awak titik itu awak prop dengan pen. Satu lagi kena cakap, tunggu pen itu kering. Lepas tu awak padam. Even cikgu sendiri pun, biasanya bila saya prop titik, cikgu lukis garis pertama itu kadang-kadang cikgu tak lukis kuat tau. Cikgu lukis ringan saja. Cikgu angkat pembaris saya, tengok, elok tak garis itu? Sudah elok, baru cikgu lukis dengan kuat. Untuk elakkan, cikgu ingat sudah okey. Lepas tu nak padam, jadi masalah nak padam benda ini. Sebab nak lukis semula kertas graf ini membazir masa. So, satu teknik yang saya fikirkan ialah awak prop dengan pen lepas itu. Jangan awak buat dengan pen, nanti salah habis semua. Itu kita hanya akan tukar kepada pen jika saya perlu lukis garis itu semula. Sebab memang dalam exam dibenarkan graf boleh pakai pensel saja. Tak payah pakai pen. Cikgu suruh awak pakai pen hanya sebab sekarang awak nak padam garis tapi susah nak padam. So awak label dengan pen, tunggu kering, lepas tu padam. Padam. Sebab tak boleh pakai correction tab dalam kertas graf awak. So inilah kesalahan yang cikgu jumpalah dalam latihan-latihan yang hantar kepada saya. So orang yang perlu hantar itu ataupun bila awak buat graf yang seterusnya, ingat jangan ulang kesalahan yang cikgu tegur ini ya. Okey, boleh.
Okey. So, cikgu sambung kerja hari ini. Okey, cikgu sambung di sini ajalah. Tak boleh pula. Okey, tak apa cikgu. Kejap. Okey. Jangan cikgu ambil jawapan salah seorang kawan kamu lah. Jumpa siapa yang PDF punya. Ini siapa? Ini okey. Graf ko. Ini bukan. 5 size 1. Ini apa? Bukan. Ini bukan. Siapa ni? Okey, ini. Cikgu pinjam graf saja. Ini apa yang cikgu nak ajar hari ini print screen. Sekejap. Okey, boleh. So, pergi kepada apa yang cikgu nak ajar hari ini. So, selepas awak sudah ada graf, selepas awak sudah ada graf, kerja yang awak perlu buat seterusnya ialah, ini apa yang cikgu nak ajar hari ini kejap. Katakan graf sudah siap graf sudah siap. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat lepas ini ialah awak perlu cari keturunan dan pintasan Y awak daripada graf. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita ada belajar keturunan kan? Kalau awak ada 2 titik, saya nak cari keturunan, apa formula dia? Intan, apa formula dia? Kalau saya ada 2 titik, saya nak cari keturunan. 2 titik. Kalau saya sudah ada 2 titik, saya nak cari keturunan. Apa formula dia? Ingat tak? Yang Y2 tolak Y1 ke? Ya. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey. So, untuk soalan ini okey, apa yang awak nak buat hari ini ialah bila awak cari keturunan, awak ambil 2 titik. Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Sebab kita nak gunakan formula ini. So, katakan inilah graf awak. Ini soalan 3 punya. Soalan 3 punya. So, apa yang awak perlu buat ialah, okey, cuba tengok garis awak. Mana titik dilalui syak oleh garis awak. So, kalau untuk gawang ini, dia boleh pilih titik ini ataupun titik ini. Jangan pilih titik ini ataupun titik ini. Sebab 3 titik ini tidak dilalui oleh garis dia. Lain orang lain Lain orang lain. Okey? Mungkin kawan satu lagi yang dia lalu ialah titik ini dengan titik ini. Maka pilih 2 titik itu. Okey? Maksud saya awak pilih titik yang dilalui oleh garis awak. Garis awak dia jangan tengok kawan punya. Jangan pergi tanya kawan. Kawan tadi katakan Intan pergi tanya Ilya. Ilya, you pilih titik apa? Awak pilih dia. Ilya betul, awak tak semestinya betul. Sebab cikgu akan tengok berdasarkan graf awak. Okay? Cikgu akan tengok berdasarkan graf awak. Cikgu tengok garis awak lalu titik mana. Okey, contohnya orang ini cikgu nampak dia lalu 3 titik ini. Maka 3 titik ini kalau cikgu cek dalam jadual dia, 3 titik ini ialah apa nilai dia? Sekejap, mana notak saya? Soalan 3. Cari harta. Okey, ini. Okey, ini graf ketiga tadi kan. So titik ini ialah titik, okey, cikgu tulis sini supaya memudahkan saya sebab kawan awak tak ada jadual di atas itu ialah 0.2 0.30. Titik ini ialah 0.3, 0.50 dan titik ini ialah 0.4, 0.70. Okey. So apa yang awak perlu buat, okey? Kalau inilah 3 titik yang dilalui oleh awak, awak boleh pilih mana-mana 2 titik sesuka hati awak. Mana-mana 2 titik yang ada di sini. Okey. Sebagai contoh, okey, Intan you nak pilih titik mana?
Yang 0.4 dengan 0.7. Okey, dan 0.2 dengan 0.30. boleh tak ada kata betul salah. Janji awak pilih untuk kawang ini janji awak pilih antara 3 titik ini. So lepas itu masuk ke dalam formula. Okey, Intang. .30 tolak 0.70 bawah 0.2 tolak 0.4. Okey, kira. Dua. Ngam 2. Hmm. Okey, kalau putus awak bagi saya 2 lah. Kalau tak putus bagi saya 2/4. Boleh ya? Itu cara awak dapat kecerunan. Tak kisah, okey? Tak kisah apa soalan saya apakah graf kamu, itu cara awak dapat kecerunan. Okey, awak ambil garis awak, tengok 2 titik yang dilalui oleh garis awak, mana-mana 2 mencukupi dan cek apa nilai ini daripada jadual, kemudian masuk ke dalam formula kira. Okey. Lepas tu pindasan Y. Itu sebabnya kenapa cikgu kata garis awak mesti cukup panjang. Sebab kita perlu baca pindasan Y. So kita akan baca pindasan Y di sinilah. So bayangkan kalau garis awak tak cukup panjang, macam mana nak baca pindasan Y? Boleh So kita akan baca pindasan Y di sini. Okey, boleh Okey. Okey. So sekarang kita ada sikit masalah ialah untuk soalan ini awak punya pindasan Y dibawa pasi X dan kita belum label Kita belum label skala dia. Ilyas sambung. Kalau atas ini 0.2, 0.4, 0.6, kalau turun ke bawah? Negatif 0.2. Negatif 0.2. So baca koordinat ini. Baca nilai ini. Boleh cikgu enlarge untuk awak kejap. Baca. Negatif 0.1. Negatif 0.1. Nanti cikgu akan ajar teknik kalkulator juga sebab ini agak senang tengok. Ada di antara kamu mungkin jatuh di sini susah sikit nak tengok So jawapan dia ialah negatif 0.1. So di sini, di sini awak tulis saja Awak tulis saja jawapan dia ialah negatif 0.1. Boleh faham? Okey. Cikgu sekarang ajar kamu teknik kalkulator untuk dapat negatif 0.1 ini Sebab ada kawan mungkin tak erti dia mungkin ada graf dia erti buat, ada graf dia tak erti. Okey, mana kalkulator saya? Belum. Okey, tengah pusing kejap tunggu kalkulator keluar kejap. Okey. So di sini Di sini kalkulator saya. Okey So untuk siapa yang tidak erti cikgu, tempat ini saya tak erti baca skala dia. So apa yang awak buat, kita sama macam kita tadi nak plot titik. Okey, sini negatif 0.2, ini kosong. So kita ambil nombor yang lebih kecil negatif 0.2, awak buatlah negatif 0.2 sama dengan. Lepas tu kita tambah. Tadi kita tambah berapa? Siapa yang buat tadi Tambah berapa tadi? 0.02. 0.02. Okey. Hanya beza kali ini awak tengok graf kamu. Okey, kejap. Awak tengok graf kamu. Awak bilang ada berapa petak di antara mereka. Okey. So kalau kamu tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak. Maksudnya, cikgu ambil kalkulator ini, cikgu tekan sama dengan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So jawapan Ilya tadi betul. Negatif 0.1. Boleh? Teknik serupa macam tadi. Sebelum ini. Yang sebelum ini kita tak tahu nak tekan berapa kali. Tapi kita tekan sehingga dapat nombor yang kita nak. Yang ini kita tahu nak tekan berapa kali. Kita tahu ini nak tekan 5 kali. So awak tekan 5 kali, yang awak baca, yang dikeluar oleh kalkulator awak, itulah bacaan dia. Itulah bacaan dia. Boleh? Okey, cikgu bagi satu contoh lagi
Macam mana saya pakai kalkulator? Katakan sekarang garis awak jatuh di tempat ini. Di tempat ini ya, di tempat ini. Cikgu tak buat garis lah sebab takut. Katakan jatuh di tempat ini ya, tempat ini. Okey? Boleh ya? Cukup besar untuk kamu lah. Maksimum cikgu boleh tarik sudah. Okey, tempat ini ya. Atas sikit. Ayah. Kenapa gelap ni? Kenapa gelap? Lah, susah payah nak enlarge besar sah. Okey. Gelap juga. Okey, sudah putih. Kejap. Tu ni cikgu tak suka mengajar ini dalam internet. Mana saya punya itu? Okey. Okey, ini ya, tempat ini ya, tempat ini. Okey, cikgu tangkap orang teka dulu apa jawapan ini. Shikin, apa jawapan ini? Awak rasa betul salah tak apa? Jangan pakai kalkulator dulu. Awak teka dulu apa jawapan dia. 1.16. 1.16. Ada orang ada jawapan lain? Ada orang ada jawapan lain? Okay, semua okey. So kalau macam ini dalam exam, kalau awak sangat pasti tak apalah. Kalau awak tak pasti, awak boleh pakai kalkulator untuk tanpa cek jawapan lah. Untuk tanpa cek jawapan, maksudnya awak buat macam inilah. Okey, awak buat macam ini. So di sini kita akan mula dengan 1.0 lah 1.0 sama dengan tambah. So tadi satu petak kecil ialah 0.02. Dan kita kena tekan berapa kali? Shikin kena tekan berapa kali? 8. Okey, 8 kali. Kalau kamu sudah biasa dengan graf, awak tahu kan sampai sini 5. Tak payahlah mula setiap kali mula daripada bawah. Awak boleh terus mula dari sini. 5, 6, 7, 8. Cepat sikit. Okey, 8 kali lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, betul jawapan tadi. Tempat ini ialah 1.16. Boleh? Itu cara awak baca pindasan Y Kalau awak tak dapat baca dengan betul, tak pasti betul ke salah jawapan kita, apa yang awak buat, itu cara dia. Okey, sorry, cikgu nak kecil balik. So, nanti apa yang awak perlu buat untuk hari ini, selain daripada buat 2 soalan graf SPA yang cikgu tegur itu, 3 graf yang sudah okey itu, tolong cari kecerunan dan pindasan Y. Awak letak di sini aja. Awak letak di sini, katakan ini graf awak yang cikgu sudah kata okey punya. Okey, awak write untuk cikgu tik 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 semua titik awak. Okey, lepas tu awak tulis kecerunan supaya bila awak hantar kepada saya, cikgu tahu, oh cikgu tak payah baca garis awak sudah. Cikgu hanya baca awak punya kecerunan dan pindasan. Okey, mesti tulis di kertas graf ini sebab cikgu perlu tengok titik mana yang awak pilih. Okey, awak jangan bagi ini saja kepada saya. Cikgu tak tahu garis awak macam mana. So awak terus contoh di sini memudahkan saya. Jangan di kertas putih hantar saya 2 gambar. Cikgu susah nak baca sebenarnya. Okey? Boleh So bila awak sudah dapat kecerunan, awak sudah dapat pindasan Y, satu kerja lagi awak kena buat iaitu awak tulis benda ini dalam susunan garis lurus. Kita tahu garis lurus ialah Y sama dengan M X tambah C. So cikgu nak awak buat macam ini. Okey, untuk Y awak cari apa yang awak tulis di sini. So awak tulis log itu apa log 10Y. Okey, boleh? Sama dengan okey, untuk M ini awak ambil jawapan awak di sini. Nombor perpuluhan lah 2. Okey. Lepas itu nak tukar warna apa pula? Okey, hitam dulu okey, katakan ini. Okey, untuk ini awak cari nama di sini. Okey, iaitu X. SS lah. Kalau masih sama-sama lah. Okey. Lepas tu kita buat lagi. Tambah. Okey, untuk tapak C. Untuk tapak C. Awak ambil jawapan awak di sini. Negatif 0.1. Boleh? Lepas itu, setakat ringkaskan ini saja. So, awak tulis jawapan awak. Log 10Y sama dengan 2S tolak 0.1. Boleh? Semua benda ini
cari ruangan dalam kertas graf awak tulis. Maksudnya kalau orang ini mungkin dia boleh tulis di tempat inilah. Awak boleh tulis di tempat ini. Okey? Kalau orang ini terpulanglah separuh sini pun tak apa. Janji semua pada kertas graf, tak awak hantar semula kertas graf awak. Okey? Okey, orang ini mungkin atas sini ada ruangan, buat di sini. Orang ini tak kisahlah, separuh atas, separuh bawah pun tak apa. Okey? Kalau rasa sini cukup, buat di sini. Tak ada masalah. Okey, hantar semula kertas graf kamu. Yang cikgu sudah write kata okey punya, tolong semak untuk cikgu pakai write di sini. Supaya cikgu tahu, cikgu tak payah tengok awak punya titik. Dan cikgu hanya perlu tengok pengiraan awak. Okey? Boleh ya? Sekejap. Cikgu nak buat apa? Sekejap.